Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita dalam perjalanan ke Bukit Mertajam, Pulau Pinang, untuk pemasangan rumah rumah kebun lah, kebun durian. Ni sekarang kami dah nak sampai exit Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Apa yang bestnya nak exit ni, sebab ada billboard tu yang dekat flyover tu ada lampu solar, Sunkrok solar yang pasang. Mana satu bukan yang ni. Dan kita dah nak sampai dah kat exit tu. Lampu tu dipasang pada tahun 2018. Dia yang macam ada flyover atas highway ni kan. Dia ada dua belah, mengalir ke utara, mengalir ke selatan. So lampu dipasang 24 watt. Masa tu kita pakai flexible punya solar panel 33 watt. Bateri 33H ke berapa dah. Tapi dia 5 jam je, pukul 7 sampai pukul 12. Tapi saya rasa bateri dia pun dah sampai umur dah kot. Mungkin waktu dia dah pendek. Boleh kita tengok dekat signboard nampak tu. Ada tiang-tiang, kita panggil arm tu lah. Yang ni exit Jambatan Sultan Abdul Halim. Ni kat atas ni ada 10 tak saja. 1, 2, 3, 4, 5 ke 12 lah. Kalau nampak tu. Ada lagi, Alhamdulillah. Dia macam ada tambah lagi pula. Cuma menyala ke tak menyala tak tahulah. Kena lalu malam lah, kena tengok situ. Cuma kalau sekarang mungkin kita dah tak pakai flexible panel tu. Kita pakai centralized punya solar panel. Kita letak terus 300 ke 400 watt. Tengoklah dapat berapa lampu, 3 lampu ke 4 lampu. Kemudian kita boleh pakai lampu yang lebih cerah. Tapi saya akui lah, masa tu lampu yang kita pakai adalah jenis spotlight. So spotlight ni dia punya cahaya tu tak melimpah lah. Nama pun floodlight kan, sebab tu dia flood tu sebab lah dia melimpah. Patutnya kita pakai lampu floodlight, bukan spotlight. Spotlight ni dia pergi jauh tapi dia fokus. So kalau dia tembak dekat billboard tu, nampak dia punya belak-belak dia lah, yang mana cerah mana gelap. Patutnya kita pakai floodlight lah. So kalau lepas ni macam yang baru ni, kita dah pasang billboard, kita dah pasang 60 watt punya floodlight. Panel kita pakai 430 watt terus keping untuk 4 lampu terus, 5 jam waktu operasi. So itulah kisah ada billboard ni. Billboard ni memang sangat-sangat perlulah untuk solar. Sebab tengoklah lokasi kiri kanan ni, manalah nak tarik TMB. Contoh yang macam billboard ni, dia nak tarik daripada highway plus tak dapat, daripada jambatan kedua pun tak dapat. Adalah seberang tu ada rumah ke ladang dah. Tapi nak lalu tanah orang lah, lalu kena tanam lah, kena lalu atas, kos dia nak dekat 40,000. Masa buat solar tu dalam 20 lebih ribu, nak dekat 30,000 je. So mudahlah solar ni yang menyelesaikan masalah billboard, terutama di kawasan highway ni lah, lebuh raya, yang susah nak dapatkan akses. Okay, so berbalik pada cerita kita menuju ke Bukit Mertajam. Kita dah keluar kat sekarang ni, Batu Kawan, Bukit Tambun ni. Tempat tu dia macam kebun, ada durian semualah. Macam biasa juga, isu dia tak dapatkan sambungan grid TMB ataupun mahal. So tuan rumah mengambil pilihan memasang tenaga solar. Kami pun hari ni terpaksa datang dengan 2 kereta. Sebab ialah 2 orang 1 kereta. Kita orang pun tak tahu kalau pergi kerja ni patutnya boleh ikut kapasiti. Tapi risau punya pasal, bawa lah 2 kereta terus. Alhamdulillah agak surat kami untuk diberilah kebenaran untuk bertugas memasang solar ni kami, sebab bawah sektor pertanian dan tenaga kan. So kita sambunglah kerja mencari rezeki. Alright, nanti dah sampai kita sambung lagi. Assalamualaikum. Ya saya. Okey. Dua orang. Okey, boleh. Oh. Saya Iwan. Saya Iwan, betul. Itulah. Ni pun kami ada kat Pulau Pinang ni tuan, kat Bukit Mertajam. Ni baru sampai, baru nak turun barang solar panel semua. Tadi kami pun
Ni barang-barang dia 8 biji bateri 330 Ah. Ini inverter 8 kW. Inverter 75 kilo. Bateri sebiji 80 kilo. 80 darab 8 64 640 kilo. Campur ni 700 kilo. Solar panel ada dalam 12 keping. Hampir 1 tan lebih. Perlu diangkut untuk naik ke atas bukit sebab akses lori paling last dekat sini je. Ni contoh kita orang kuat. Zainul. Itu dia. Okay, all the best. Teruskan perjuangan. Okay, so kita daripada pukul 2.30 pukul 3 tadi, kita dah hantar bateri naik satu-satu naik pakai motor. Saya baiklah bateri boleh naik motor. Saya rasa kalau tak tu mau taubat lah saya jual produk kosmetik je lah kot lepas ni. So bateri dah naik, panel dah naik, inverter pun dah naik. Ni barang yang runcit-runcit kita orang punya tools lah, rak bateri lah. Ini baru suku jalan, dah mengah dah ni. So ada lagi ni lah, naik atas ni, naik tu sampai kat atas sana. Sampailah kat rumah tu. So salah satu cabaran pemasangan off grid yang sangat diperlu dituntut adalah stamina. Okay, so kenalah exercise selalu. Pula ni nak pakai mask pula ni, lagi sesak nafas. So buka lah mask tu Okay, alright, doakan kami nak sambung perjalanan. InsyaAllah dapat maju lagi 10 tapak. Okay. Inilah dikatakan bagai menatang besi yang penuh, menatil tu. Kita nak naik, dah nampak dah rumah kat atas tu. Sikit lagi 50 meter, kecuraman 45 darjah. Barang semua dah naik. Ada sedikit lah terasa tu macam okay lah, dah naik barang boleh balik. Tapi masih jauh lagi perjalanan. Solar panel nak naik, bateri nak buat bawah ni, kat bawah ni. Solar panel nak naik atas sini 2-3 hari kalau orang 2-3 hari insyaAllah okey. 1 bulan baru kena. So kena naik solar panel. So plan dia pagi-pagi esok kami nak naik solar panel dulu. Lepas tu baru buat yang ni. Sebab yang ni boleh buat bila-bila. Dia bawa bumbung. Yang bab solar panel ni. Doang-doang pagi esok cuaca cantik lah. Redup, mendung sikit. So boleh pakai. Okay, tadi kita dah naikkan barang. So sekarang tadi kena turun lah. Dah pukul 7 tu kena turun sebab nak cari makan apa semua. Hari ni kita settle untuk barang dia. Yang ni kita dah sampai hotel. Yang best yang kita cari hotel dekat PTP ni, Hotel Murasya. Tapi hotel kita sekarang nak tidur dia, nak rehat. Tidur, besok pagi nak caw balik. Sorry lah, inilah hotel dia. Seri Indah Hotel, boleh lah. Kita harap hotel bilik bersih. Tu je, bersih dan selamat, cukup. Okay, kita dah sampai balik Sat. Kira hari pertama lah, semalam kita angkat barang je. Hari ni nak panjat bumbung. Terus kena naikkan mounting. Kita nak settlekan mounting tu. Alhamdulillah cuaca pun okey lah. Redup-redup, mendung-mendung ni. Dia dah panas sangat. Dia bumbung jenis roof tile. So kita nak pakai roof hook tu. Kita letak rail lah. Rail dalam 12 meter panjang, 2 line. Sebab panel ada 12. So dia kena naik bumbung yang ke arah sana lah. Sebab yang belah sini bukit, belah sini pun bukit. So first kena set dulu safety line. Then barulah senang nak buat video atas. Okay, doakan kita orang. Boleh baca doa? Sini doa.
masih ramai yang musuh. Alhamdulillah tadi Ini enak. Sekarang yang dari kiri kanan kita dah tahu. Tinggi solar panel ni 2 meter. So seboleh-bolehnya hook ni dengan rail tu kita bagi center lah. Antara hook ni dengan tepi panel tu 0.5 meter. Antara hook dengan hook ni 1 meter. So dia balance kat tengah. Dia pegang betul-betul kat tengah. So kita try tengok daripada hook ni. 1 meter dia jatuh dekat dekat sini. So maknanya keluar sini cantik lah. Cuma kita nak ukur kalau bila letak solar panel ni, kena hati-hati. Ruang kat atas ni cukup tak untuk lagi 0.5 meter tu. Cukup lah. Dia akan, bila pasang tu, nanti dia akan jadi start daripada sini. Dia akan sampai ke bawah kaki saya. So dia akan keluar kat sini. Cuma yang belah atas tu kena hati-hati sebab apa saya cakap. Dia panggil apa ni, rabung. Rabung ni dengan kat atas ni selalu pelik-pelik sikit design dia. So jangan usik sangat lah. So panel ni ke bawahkan sikit. So kita tolak balik sini. Dah tengok line kat atas tu, memang kayu kuda ni dia akan sampai ke bawah hujung. Tolak je. Kali 2 lah. Ni. Masih hati sejiwa dua bumbung. Lagi satu roof tile ke bawah. Ini. Okey, so bila ni kayu kuda yang sama bila datang ke bawah, tapi sebenarnya dia tak perlu sama pun. Kadang lagi elok dia silang-silang pun elok, tapi yang ni memudahkan kita sebab kita dah tahu bumbung mana yang buka, line dia turun ke mana. Sebab nanti bila ni atas dengan bawah, dia akan dihubungkan dengan solar panel tau. So kalau dia, kan kita belajar kalau buat bumbung pun punya rangka tu jangan buat tiang dia, kita kena buat macam zigzag tu. Macam ni lah zigzag kat. Tapi dua-dua option pun boleh. Kita tengok keadaan lah. So, sebab ni kita dah tahu dah line dia kat mana, senang. Ukur pasang kat atas, selang 3 genting, tanam lagi. Okay, dah. Okay, siap. Boleh tutup balik. Okay. Tak nampak tu seperti ada apa-apa. Okay, so kita nak penuhkan sampai ujung sebab kita nak jauhkan daripada bukit pokok ni dengan bawah ni pokok. So kita satu line ni sampai ujung kita buat. Baik, ambil atas. Terus ni jaga baik-baik, jangan jatuh kat bawah. Takut ada orang kat bawah. Kita gerakkan lagi ke kiri. Okay, hook ni tadi yang kita dah pasang ni kita pasang rail. Ni ada skru dia. Sesama juga konsep macam pasang clamp tu. Dalam ni ada dia punya sebagai apa yang lupa dah. Nut yang jadi macam butterfly tu. So kita masuk dalam ni, dia boleh gerak kiri kanan lah. Kalau saya longgarkan ni. Boleh nak atas turun bawah boleh, kiri kanan pun boleh. So saya nak bajet elok-elok sampai ujung bumbung ni. Nanti kalau terlebih, tak adalah apa solar panel nampak buruk daripada bawah. So kita buat ngam-ngam kat ujung tepi ni. Katanya boleh ukur dia tadi. Jauh sangat pula tu. Dia 0.5 meter. Sebab kat ujung ni ada dalam 1 inci tau untuk clamp nanti. Ini. Okay. Yang roof hook punya atas ni, pastikan yang rail ni lebih tinggi daripada roof hook. Sama tinggi atau lebih tinggi. Sebab kalau rendahnya ni, nanti bila nak tolak solar panel, dia kena macam ni. So kalau atas, tak kena. Okay. Itulah pelajaran kita pada atas bumbung.
pada hari ini. Di tengah hari. Nah, matahari pun dah mula naik. Cahaya yang penuh rahmat. Kita angkat biji lah ke atas bumbung. Oh, gila. 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 Bagus lah. Nice. Bangla. Tu. Apa tadi? Oh, tadi rekod ke? Tak ada lah. Kau agak rajin kau ni. Macam manusia rajin. Apa tadi? Ni. Dia reel ni, dia ada konektor dia tau. Selalu konektor dia ada yang dia masuk dalam longkang ni. Boleh pakai sama juga macam skru ni. Cuma yang konektor kali ni dia bagi L bracket je. Nampak? Kita kena skru sendiri pakai skru self drilling bumbung. Okay. So kita kena menyambungkan dia supaya dia samalah, mudah kerja dia. So sini dah ikat satu, kat sana nanti kita ikat lagi dekat hook. Dia sampailah kat ujung. Dalam proses pemasangan panel solar ni, pasang mounting, pasang hook ni, sebabkan kita ni lalu lalang atas bumbung, memang tinggi kemungkinan, terutamanya kalau bumbung roof tile ni, dia boleh pecah. Nampak ni, pecah ni. Ni kalau tak dibetulkan sekarang, dia akan memberikan masalah pada tuan rumah pada jangka masa yang panjang. Okey, ni dia pecah habis ni, retak habis. Selalunya kalau nak buat bumbung ni, first sekali yang tukang pasang, kita kena, orang kata bahasa mudah, mengakulah memang standard. Yang naik-naik ni semua, termasuk saya semua berat dosa bagai kan. So bila ni kalau jalan salah pijak, dia selalu kena kaki kena masuk kat celah yang rendah ni. Kadang biasalah nak jalan tu mula boleh lah tengok-tengok. Bila angkat-angkat barang ke apa nak cepat, dia terpijak sini. So ni dah pecah dua. Pertama sekali kena mengaku. Yang kedua, kalau ada panel pula, genting spare lebih, bagus. Kalau tak ada, yang kurang sikit memberansangkan teknik solution dia, letak silikon kat sini ataupun letak simen, ataupun letak dia ada macam yang seletik bumbung tu, yang tar tu warna hitam. Okay. Sebab tu kalau solar panel, seelok-eloknya tolak ke puncak bumbung, supaya katalah kalau sini bocor, air yang turun pada atas tu pun sikit je. Sebab panel ni atas ni, kalau bila dah tutup panel ni dah tak kena air dah sebenarnya. Dia akan bocor bila air turun daripada atas je. Air yang turun daripada atas pun ada dalam satu line genting je yang akan turun ke sini. Sebab tu dia panel ni kalau kita tolak ke atas yang boleh, supaya katalah apa hal lah bocor pecah ke atas ni, air yang lalu dia sikit je. Kalau kita letak kat bawah panel tu, bawah tu pecah, maknanya air sepanjang-panjang perjalanan ni dia dah berkumpul, dia akan lalu meresap dekat retakan atau rekahan yang ada dekat bawah tu. So panel pun boleh-boleh kita tolak ke atas, cuma jangan sampai atas sangat lah, nanti orang nak servis ni tak boleh lah jalan belah atas. Okay, so berbalik pada bumbung ni, dah nampak dah ada pecah. Alhamdulillah tuan rumah ada spare, rumah pun agak baru. Mengaku, tarik, kita bawa keluar, tukar baru. Okay, jangan bagi masalah kat tuan rumah, nanti tuan rumah marah kontraktor, kesian kontraktor. Lihat pula. Dalam proses yang sebelah pula dah pecah. Nasib baik ada spare banyak. Tengok lu. Kuang ajo. Okay, kita buka yang sebelah dia pula.
Jangan buka sebelah dia lagi pecah. Nampak sampai hujung lagi. Boleh beli atap baru ke? Apa dia? Tali. Haus. Hari ni kontraktor baru kita ya. Okey. Memasang bumbung. Solar panel tu boleh satu. Settlekan solar panel boleh turun makan. Tadi saya angkat solar panel, saya rasa ada rekahan juga ah, Yuan. Ada rekahan juga. Dekat bawah tadi saya angkat solar panel. Nampak pecah macam Cik Wan ni lah. Bukan yang separuh ni. Yang bucu je. Ada satu lagi ada lah. Aku buat tarik tadi. Boleh tinggalkan lah satu. Apa ni yang sebelah tu ni? Yang pecah juga? Yang cik yang pecah tadi. Dah ganti dah. Ni yang aku buat pecah tadi, yang kecil tu. Ni. Ada satu lagi. Ada banyak lah. Ada 3. Lah 3. Tu yang kat kaki cik Wan. Sikit lagi. Ni buat turun pecah. Nanti. Dia sikit lagi nak naik. Letak yang sini. Letak yang sini. Lengki. Okey, dah. So, selamat bumbung ni. Kita boleh start pasang solar panel dah. Okey, so inilah. Alah, lupa lah nak unbox. Okey, kita unbox Replay. Oh, buka. Pak. Oh. Pakai ni ah. Mystery box. Dengan berat dia tak misteri sangat lah. Okey, 8 kW low frequency hybrid inverter. Berat 70. Ni, TNT. 70 jahanam, tak kisah. Okey, dia punya berat tu sampai tepi dia ada pemegang tu nak angkat. Okey, angkat. Kita banyak diri. Push. Macam tak ada beza je 8 kW, 10 kW. Push. Betul, aku rasa je. Bismillah. Dirikan dulu. Bismillah. Dia bikin duit. Kat situ. Sikit. Okey, Kimi boleh tolong? Angkat letak atas ni. Sebaik jadi cameraman. Berat ni weh, sakit. Kimi nak sikit Macam ni. Telur kat kaki je kan. Sana. Dekat Cik Wan ni. Dekat Cik Wan punya. iPhone Rozi. Belah iPhone kau. Dekat Cik Wan punya belah Cik Wan. Kat keluar dulu. Tak gerak. Keluar. Ni angkat, letak tali. Kaki atas. Bawah tak kering. Slowly. Letak. Tangan, jaga tangan. Luruskan. Soft. Ini macam. Okey, so kerja pertama bila dah letak kat sini, jaring. Kotak jadi kerusi. Okey, yang paling penting lubang tepi ni agak kecil. Yang paling penting sini. Ni atas ni, dia tersorok sikit. Dia dah letak belah atas. Kipas dia. Bawah dia. Bawah pun ada. So, bawah pun kena letak jaring juga. Dengar kerja jaring ni. Gam yang gun tu aku dah tak nampak dalam beg. Gimana? Gam yang USB tu.
Kalau ada Farah, aku dah salahkan Farah. Habis Farah tak ada, aku salahkan orang. Dah kereta kot. Ha? Tak tahu lah kat belakang seat Iwan. Tahu ada lagi lah. Okay, so yang penting jaring nyamuk ni tutup dekat kipas. Kalau tak, favourite kita masuk. Dan apa yang macam penyengat tu, ni lubang gua agak besar tepi ni. Tepi ni susah sikit nak screw dia. Dia tak ada screw kau pasal kau. Ini nak berdirikan dia ni, mantap ni. Dengan Tak ada beza. ini ya. Tak ada beza tu. Yang gini buat tu. Kan begini. Marvelous ni. Marvelous. Kereta sorang. Boleh. Boleh nak dirikan kena pakai tu table ni. Buat sementara. Plug untuk bateri kabel. Kita ada 2 set 4 biji bateri 330Ah. Maknanya ada 8 biji lah. So yang untuk mensirikan bateri ni kita pakai kabel 35mm. So bila dia dah siri, dah jadi paralel, dah jadi selari, daripada selari tu nak pergi ke inverter kita pakai kabel 70mm. So ni 35mm lah baru. Ada kepit lah apa lagi. Boleh baringkan tak benda? Macam tu. Tu yang rosak tu. Okay. Cik Dah bawah. video je kan. Betul? Dah, kepit dah. Pump lah, pergi. Oh, okey. Buat lah sampai ujung Kena dulu. pump, kena pump. Jauh lagi perjalanan dia. Kena pump. Rapatkan dulu. Pump lagi. Lagi. Jauh lagi perjalanan. Okay, panel di atas kita dah sambung dah semua series paralel. Sekarang wire solar panel tengah berada dalam ceiling untuk dikeluarkan. Inverter dah naik, bateri dah naik. So, sekarang kita nak sambungkan sambungan akhir lah di inverter. Tapi inverter ni itulah kedudukan dia mencabar iman sikit. Penat apa, satu tak boleh berdiri, kena bungkuk. Lepas tu tempat nak connect ni semua kat bawah. So, macam ni sekarang saya nak sambungkan terminal bateri. Terminal bateri. Dah macam repair kereta lah ni lah. Pusing, pakai spanner. Dengan tawakal je apa yang ada. Sebab kontak terminal ni memang kena kuat. Lepas tu dengan orang call lagi. Kan, baring macam ni. Ni sedap ni, layan tidur bantai ni. So kita nak so kita tepat sikit. Sebab contact point kita kena ingat 8,000 watt. Dia boleh pergi sampai apa lah 200 amp. So contact point ni memang kena perfect. Kalau tak dia jadi welding. Kita tengok sikit. Tengok sikit cara pasang dia. Dah, itulah. Lepas tu dah pasang. Kita ambil masa sekejap. Sedapnya balik. Penat. Penat Bawa turun daripada bumbung. Boleh tengok kulit saya tan. Suntan. Patut saya letak tanning lotion tadi. Okay, kita tunggu sekejap. Ini hari kedua pemasangan. Hari ketiga decide, hari kedua pemasangan. Semalam kita dah pasang, dah naikkan inverter lah. Kat bateri dah naik separuh. Bab solar panel mounting dah naik semua, alhamdulillah. Hari ni pagi-pagi saya nak settlekan solar panel. Solar panel dah naik sekeping, ada lagi 11 keping. Alhamdulillah cuaca pun reduk mendung macam ni. Harap-harap dia kekal macam ni lah. Jangan panas sangat, jangan hujan lah. Lepas tu malam tadi hujan lebat. Harap juga bumbung tu dah mula kurang lah. Air kurang licin dia tu. Supaya kita orang boleh buat kerja dengan mudah. Okay. Jangan lupa. So pagi-pagi kita dah dimulakan dengan morning walk. Morning hike. Kena hiking ni. Aduh. Pagi-pagi sampai belum naik panjat bumbung lagi. Tak kena menapak lah. Inilah cabaran pemasangan off-grid. Ada motor. Okay, kita dalam proses untuk naikkan solar panel. Okay, bila naikkan solar panel ni, dia kena ada plan lah. Yang mana nak series, mana nak parallel.
Okay, kita punya inverter dia boleh masuk 7,000 watt. Dia punya VOC dia boleh terima 150 volt. Okay, panel ni VOC dia 50 volt. So dia boleh accept 3 in series. So sekarang kita ada 6, 3 series, 2 parallel. Okay, so maknanya panel nombor 1, 2, 3 bergabung secara siri, 4, 5, 6 bergabung secara siri. Set A dengan set B gabung turun ke bawah. So maknanya kita ada set A, set B, set C, set D. Inverter ni dia ada 2 channel. So A dengan B ambil 1 channel, C dengan D ambil 1 channel. Okay, saya ulang balik. Ni panel ada yang dah pasang 6. 1, 2, 3 disambung secara siri, 4, 5, 6 pun secara siri. So kita ada yang ni jadi set A, yang ujung sana jadi set B. Set A dengan set B akan digabung menggunakan tu 2-in-1 tu. So maknanya set A dengan set B ni hanya akan turun 2 wire, positif dengan negatif. Okey, benda yang sama kita ulang untuk set C dengan set D. So wire yang akan turun ke bawah ada 5 wire. Positif negatif untuk set A, positif negatif untuk set B, dengan lagi satu wire ground. Ground solar panel punya grounding. Kita akan sambungkan ke bawah. Okey. So ni cara sambungan lah. Lepas tu bila nak pasang tu, dia punya susunan ni semuanya tertakluk kepada inverter tu. Nak masuk berapa banyak boleh accept, VOC dia berapa. Kalau inverter high voltage sampai 500 volt. Kalau 500 volt kita orang dah bantai lah ni. 9 sekali macam tu. 9 ke 10 sekali, semua gabung-gabung, wire turun satu je. Tapi high voltage lah. Ada kelebihan, ada kekurangan. Low voltage dengan high voltage ada kelebihan dan kekurangan. Low voltage, kalau jenis matahari yang macam tepi bukit apa semua ni, yang sekejap cerah sekejap gelap, elok low voltage. Kalau cuma yang leceh dia, banyak lah wiring dia. Nak kena sambung lah, 2-in-1 lah, kadang wire banyak nak turun pada atas. Yang bagus high voltage, dia senang. Letak je 9, 10, pom sambung, turun 2 wire. Tapi yang tak bagus dia punya fluctuate dia tinggi sangat. So kalau tempat-tempat yang dia punya fluctuation tu beza jauh sangat, ada kurang sesuai. Dia especially kalau kurang daripada 200 volt macam tu lah. Dia sebab dia sampai 450, 500 volt. Kalau bawah 200 volt tu dia tak cantik sangat charging dia. Okay, alright. So dia ni kalau ni pergi ke tengah sampai tak? Tak sampai. Ni cuba tarik, sampai tak? Tak. So extension 1,5 meter. 1,5 meter extension kena ada 4 set. Kena ada 4 set. Extension tu satu ujung dia male, satu ujung dia female. Dah, jom. Kita dah cocok dah 2-in-1 ni. So 2-in-1 ni kita letak tengah-tengah lah. Sebab dia 6 panel. Pertemuan dia antara panel nombor 4 dengan nombor 5. Okay, sekarang kita dah ada male dengan female yang lengkap. Maknanya yang nampak ni, male kat sini. Kena buat extension untuk sambung ke female tangan kanan kau. Tu. Sama kat yang sana. Kena cocok female dia sambung dekat male sini. Okay, akhirnya 12 keping panel dah siap pasang. Wiring dari segi series kita dah sambungkan. Yang parallel kita nak letak konektor wire pendek-pendek dalam 1 meter macam tu. Kemudian kita akan turunkan ke bawah. Guna wire 6mm untuk ke bawah sebab M dia agak tinggi, 20M dengan 150 volt. So ni dah pukul 12, 11.45. Alhamdulillah target. Maknanya nak pasang 12 panel ni 1 hari juga lah. Campur dengan nak hiking daripada bawah ni naik ke atas, mau setengah jam dengan bawa barang dan bagai semua. So kita akan turun bawah, siapkan sambungan dia. Wire masuk dalam ceiling, keluar, pergi ke tempat bateri dengan inverter dekat bawah rumah ni. So alhamdulillah lah, progres yang kita mahukan dah tercapai. Sebab lepas ni kita ada projek lain pula nak pergi. Ni kat Bukit Mentajam, kita nak singgah Tasik Gelugor, Bukit Gelugor dah. Lepas tu nak pergi Bukit Kayu Hitam, lepas tu nak singgah Cameron Island. Okay. Dah disambung, tinggal nak touch-up je bagi nampak kemas sikit.
Bateri dah sambung, panel solar dah sambung. Kita try Nyala first, bismillah. Ni adalah matahari sikit ni, kita nak tengok solar sampai ke tak sampai je. Okay, bateri 51.9 volt. Output kita belum on lagi. Solar kita try on. Ada gambar solar. Charging tak? Tak ya. PV input 108 volt. Lagi satu. Load. Tu charging nampak Daripada gambar solar panel pergi ke bateri. Lepas tu pergi ke output. Tadi dia pergi sekejap tau, direct ke output. Sebab bateri dah penuh kot. Tapi matahari tak cukup kuat. Okay, so kita nak tengok dekat atas. Tengok output dia sampai ke tak sampai. PV pun dah jadi lah, 60 volt. Okay, kita nak pergi atas. Kita on AC output. On. Bawah ni. Okay, siap. Dia perjalanan dia jauh sikit sebab push. Ada 2. Berapa tu? 3. It's okay. Ada ni. Kalau ada tu 2 pun cukup. Ni. Dah cukup semua. Siap. Saya pergi ke atas. Ni jalan dia naik. Jalan-jalan. Ambil kepala dengan terantuk. Sorry terlanggar, penat bungkuk. Okay, kita naik atas. Naik kita get lebih. Aku cakap on Kimi. Output. So kita ready sikit. Tadi saya dah check, memang tak ada short. Okay, ni sekarang off. Wah, tertinggal multimeter. Test pen satu, noh. Sini. Tadi. Okay. Alright. On. Bismillahirrahmanirrahim. Dah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita tengok. Dah live dah, ada. Okay, cantik. Neutral dia dah sambung siap-siap dah dengan earth. Okay, nampak ada tu lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah ada. Jaga dah live, dah on dah. Sini, tu dia on. Ini 20 step. Pasang yang 6 lampu dulu. Kalau ini apa pakai dulu? Okay, boleh. Thank you Mr. T. Okay. Boleh on ya? Boleh. Okay. Bunyi saya cepat. Ni dah keluar. Dah ada lampu tu satu kat luar. Kita tengok lampu kat dalam pula. Ada kipas. Okey, alhamdulillah. Lampu dengan kipas dah menyala. Kita ni hari terakhir, hari yang keempat. Semalam dah siap pasang ya. Hari ni saja kita dah datang tengok apa cerita. So sekarang dengan fully charging lah. Boleh dengar bunyi bising kipas tengah charging. Kita dah tengok berapa amp, berapa watt sekarang tengah dimasukkan. Load sekarang 2.4 kW. Agak tinggi juga dia pakai. Kita tahu pasang aircon dekat atas 34%. Solar tengah masuk 1000 watt lah. Sekarang pukul 11.30.
15 am sekarang tengah charging. Tu tadi PB1, ni PB2. Dia sama juga dia sekali. Tu dia. So kita boleh tengok kat sini, solar tengah charging. Solar terus bypass pergi ke AC load, dengan bateri pun ada pergi ke AC load. Maknanya dia pakai lebih daripada solar. Kalau solar lebih, sekarang solar charge bateri pula. Solar tengah naik. Nampak dia tengah cerah sekarang ni kat luar. Dia pecah dua solar ni. Solar pergi terus ke appliances dengan pergi ke PV 3.2 kW. Dia pecah dua, nampak ni. Dia pergi ke AC dengan dia pergi ke bateri. Solar sekarang dah masuk 3.3. Not bad lah. Memanglah patut dah nak 12 pun 11.45. Kat atas kita ada hampir 5 kW lah. 430 darab 12. Betul lah. 5 kW lebih sikit. So sekarang tengah masuk 3 kW. So kita nak tengok belah atas lah apa cerita. Semua kipas dah jalan. Ada pasang aircon tu. Ada pasang aircon ni? Pasang aircon? Baru buka. So pasang. Mau test tengok. Boleh. Boleh ah. Ada aircon, ada kipas, ada lampu. Hari ni nak balik Ini view dia. Ini balik kamera ni ke? Wah, you show. Johan. You show. Kalau dia bawa family shot lah. Kalau dia boleh lah shot sikit lah. Malah kadang-kadang kita seorang pun relax lah. Relax lah. Kadang-kadang sama family. Output, kalau saya tutup ini, atas tak ada karat. Ini isi input memang saya sekarang pun tutup. Isi input, ini. Ada komando. Jadi buat apa ni untuk? Dia mau cocok genset. Genset. Backup secondary lah, hybrid. Okay. Ada dua situation yang pakai. Satu, katalah hujan, mendung, jerepu, solar tak boleh masuk, SCC mau pakai rumah. Dia datang tengok bateri 1 bar saja. Oh, ini tak boleh ni, malam tak boleh tahan. So yang angkat ni sambung, cucuk masuk Genset sambung. Genset sambung, taruh ini cucuk ya. Ya, Itu baru genset ni. On genset dulu, bagi Tapi genset genset mah berapa? 5 kW. You punya tu apa? 3. Aku tak tahu, tapi dua saja. Tapi tak apa. Dia kalau kecil dia lambat lah. Kalau tapi elok dia sama match lah. Yang itu 8 kW. Elok 5 ke 8 lah. Baru dia match. Era itu gensetnya power bagi ini cas lah. Betul. Dan berapa lama berapa boleh tengok? Ada semua dekat sini. Kalau genset kecil lama lah. Bateri 8 banyak besar. Okay. So sekarang saya tutup. So kalau you mau pakai genset, ni sudah cucuk genset. Genset tu on dulu bagi dia stabil. Dia jalan balik sini baru you on. AC input. AC mau tutup ah? Kau punya? Tak perlu. Tengok dulu lah. Kalau boleh, okay, kalau genset kecil, saya cadangkan tutup. Bagi dia cas. Bagi dia charge dulu. Sebab kalau you on output, dia pecah dua tau. Dia bypass. Sini masuk, sini Sini pergi atas tak boleh. Dia tak boleh kejam. 2000 watt memang tak cukup. Okay. Nanti bila dia sudah cukup, input, tekan ini, apa ni? AC input, sekarang kosong put. Sebab saya tak ada cucuk apa. Kalau you sudah cucuk, dia ada kat sini kan. You make sure dia punya range 200 ke 240. Macam hitam tinggi lah. Sebab biasa kan dia boleh main minyak kan. Dia punya apa? RPM boleh main kan. So you kena make sure dia 200 ke 240. Bawah 200 dia tak ada charge, atas 240 pun dia tak ada charge. You pasang jadi genset, buang minyak dia. Sangat genset nak adjust lah. Bagi dia 200 sampai 240 lah. Ada genset yang ada meter. Dekat sana you sudah boleh adjust. Kalau dia tak ada meter, seorang duduk sini, seorang duduk sana lah. Dia cakap, weh, kasih tinggi, kasih rendah. Memang notice baru Memang boleh masuk lah. Okay.
200 sampai 240 lah. Betul. Baru boleh lah. Baru Kilo boleh. 200 tapi Dia tak masalah. boleh. Atas pun tak boleh. Oh, tinggi tak boleh Ha. lah. So sekarang ni tengok, nak tengok dia punya reading kan. Dia kan atas atau bawah saja. Sekarang ini semua kod biasa saja. Okey, load. Sekarang ni tengah on kat atas. Tengah makan 2.5. 2500 watt. Dia ada on aircon apa benda semua kan kat atas. Okey. Lagi tekan lagi. Sekarang dia sudah makan 35%. 35%. 35 darab 8000 dapat 2.5 kilowatt lah. Okey. Kalau pakai ini untuk sekarang N lah. Ini load. Load lah. Ha. Tidak. WW. Tinggalnya lah. WW. Okey. 24. Okey. Sekarang PV solar tau. PV ni photovoltaik. Kalau dia cakap PV sekarang, ni sekarang dia tengah charging, tengah masuk solar 3 kilowatt. Dia tengok matahari cantik kan? Dia tengah masuk 3 kilowatt. Sebabkan dia matahari banyak kuat, matahari lebih daripada you punya load tadi 2.5 kan? Sekarang dia 3. 3.3. So dia tengok arrow ni, ada solar yang pergi charge bateri, ada yang pergi load. Ini untuk bumbung merah ini. Bukan, ini load, ini bumbung. Bumbung merah. Dia tengok ini bumbung, dia pergi, ada yang pergi bateri. Dia charge. Sambil dia charge, dia pergi dekat, nampak ni gambar ikon kan? Dia pergi load. Sebab solar sekarang banyak kuat. Dia pecah dua. Kalau solar lebih dari load, dia pecah dua lah. Kalau solar rendah daripada load, dia curi bateri punya power ni atas. Okay. Alright. Lupa. Ini off and on lah. Nak tutup inverter. Kalau saya tekan ni tengah-tengah, off, output tak ada. Tapi dia boleh charging. Sekarang itu katalog. Ada ni. Mana? Ni. Manual. Ini untuk ini macam-macam ni. Yes, ada, semua ada. Ni, saya ulang balik ini. Ini inverter, kalau you letak tekan tengah-tengah, output dia off. Tapi charging jalan. Kalau Mr. T mau tinggal ini tempat lama, you bagi dia rehat, you tekan ni tengah-tengah. So output kosong. Tapi charging solar dia jaga bateri lah. So bateri you tak ada jatuh. Dia keadaan apa baru perlu ini macam. Tak perlu pun. Tapi kalau you rasa you nak tinggal, kadang kena faham, inverter ni jalan 24 hours non-stop kan. Kadang you nak bawa bagi rehat, you tutup sekejap lah. Tapi sebenarnya tak perlu rehat pun lah. Cuma kalau boleh, you buat lah. Okay. And then yang ni ambil belah bawah. Dia ada dua tau, dua option. Satu inverter, satu power saver. Power saver ni tak boleh pakai. Sebab power saver ni kalau you ada genset, dia akan balance kan. Tak payah. So you ambil kosong atau dua saja. You main dua tu saja. Kita pakai bawah. Bawah saja. Okay. Alright, settle ni. Ni solar. Solar yang dari atas, sekarang solar ada 6. Solar ada 12. Tapi kita pecah dua. 6 datang satu set, 6 lagi datang satu set. Kalau saya tutup satu, dia tinggal 6. Saya tutup satu ni pun habis terus. Ini pun dia ada SPD dia juga. Sama function macam yang tadi saya cakap, lampu yang merah dengan hijau kan. Kita tengok sekarang ada hijau ke merah? Hijau. Dia pun sama juga, kena kilat merah, tukar. Ini sekarang kita beri. Itu beli yang you kau sama saya mesti nanti saya hantar ke pos apa. Dia Merah berapa? ini DC punya barang. Atas AC punya barang. Ada AC tak boleh pakai DC tak boleh pakai AC. So kalau you mau tutup solar, tutup ini lah. Okay. Keadaan apa baru kena tutup solar? Tak perlu. Kalau you nak repair gitu, tak betul. So patutnya nak ada lah. Patutnya tak ada. Contoh macam tengah hari kan, you nak buat something ke, you nak save. Sebab tengah hari kan tengah kuat matahari, you tutup lah. Kalau macam malam tak boleh lah. Dia tak ada apa pun, tak ada lalu sebab malam tak ada ni. Okay. So last sekali itu breaker bateri. In case emergency, itu main switch. Off lah. Off. Tarik bawah. Dia cut habis semua. Tutup semua api merah. Dia tutup habis. Dia tutup. Dia tutup sana, lepas tu dia tutup sini. Habis semua. Dia tak boleh menyala dah. Itu breaker. Short circuit ke apa ke, tutup sini lah.
Lepas tu ini ini fire extinguisher saja lah. Kita letak standby. Dia kalau dia kena api dia meletup, dia padam api lah. Satu, saya cari dari Tidak si bukit kami đâu, nó cho anh khuy này không đồng danh sạch là để khu này nó đồng danh sạch nó để xả đâu có thể anh xéo có anh sợ cái mỏ bạc cái này cái mà cái gì cái nào cái gì cái gì đấy, nó khuy cầm cho anh này